Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, hari ini kita bersambung dengan PDPR Bahasa Melayu tahun 6. Kita masih lagi dalam tema 5, pupuk perpaduan. Okey, tapi sudah masuk unit 14, berkat hidup sepekat. Tajuk kita pada hari ini ialah suburkan perpaduan. Okey, sebagai persediaan, pastikan awak ada buku teks tahun Bahasa Melayu. Okey, buku tulis penulisan bahagian C dan juga alat tulis. Okey, buku tulis bahagian C ni yang karangan lah. Yang sebelum ni awak pernah ada buat satu je kerja. Jadi hari ni kita akan buat tambahan kerja lagi. Okey. Okey. Kita akan bermula dengan muka surat 79. Okey, bila awak buka muka surat 79 tu, inilah dia yang awak akan nampak, unit 14, berkat hidup sepakat. Okey, kita baca dulu cerita ni. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Masalah perpecahan penduduk kampung Kemuni kian menjadi-jadi. Okey, kian ni apa? Okey, kian ni semakin lah. Kalau kita tukar ayat ni, kian ni kepada semakin, kita boleh baca masalah perpecahan penduduk kampung Kemuni semakin menjadi-jadi. Tapi dia gunakan perkataan kian. Itu maksud dia. Okey, kita teruskan. Masalah itu berpunca daripada tindakan segelintir penduduk yang mengusahakan ternakan ayam secara terbuka. Bau busuk dan masalah lalat menyebabkan sesetengah penduduk hilang sabar. Pada malam itu, Pak Jonit memanggil anak buahnya. Mereka mengadakan mesyuarat tergempar. Okay, ada sebuah kampung ni, ada beberapa orang penduduk, segelintir penduduk, dia mengusahakan ternakan ayam, tetapi secara terbuka. Okay, maksudnya secara terang-terangan ni, mungkin tidak berpagar ke apa ke, macam itulah. Tapi apa akibat dia? Akibat dia bau busuk dan masalah lalat. Orang ramai jadi tak suka. Okay, ini Pak Jonit, okay, yang bersongkok baju biru bersamping oren ni. Ini Pak Jonit. Ini anak-anak buah dia lah. Okay, anak buah dia bertanya, apakah yang perlu kita lakukan, Pak Jonit? Okay, masih lagi disambut oleh anak buah dia. Ya, Pak Jonit, lambat laun masalah ini akan bertambah parah. Okay, bila ada masalah ni, kita kena cari jalan penyelesaian. Kalau kita biarkan saja, dia akan bertambah parah. Maksudnya bertambah jadi lebih buruk. Okay, apa Pak Jonit kata? Memang benar, kita perlu segera menyelesaikan masalah ini. Okay, apa yang Pak Jonit buat? Keesokan harinya, Pak Jonit berjumpa dengan pihak yang bersengketa. Okay, pihak yang bersengketa ni yang bertelagah lah, yang bergaduh. Okay, ada beberapa orang pihak yang bergaduh, yang berselisih faham. Okay, Pak Jonit berkata, sudah, jangan bergaduh. Okay, apa yang Pak Jonit buat? Pak Jonit memberikan buah fikirannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beliau meminta penternak ayam menggunakan kaedah penternakan moden bagi mengelakkan masalah bau busuk dan lalat. Penduduk kampung bersetuju. Okey, adalah cara dia, penternakan moden ni adalah cara dia. Okey, tak apa, itu bukan itu yang kita nak belajar hari ini. Saya nak awak baca saja dulu. Okey, apa penduduk kampung buat? Apa penduduk kampung bercakap? Wah, bijak sungguh Pak Jonit. Okey, Pak Jonit pun berkata, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Akhirnya, pihak yang bersengketa sedar akan kesilapan. Mereka berasa insaf dan saling bermaafan. Okay, Pak Jonit pun berkata, buang yang keruh, ambil yang jernih. Jadi kita lihat ada dua kat sini ni, dalam kotak ni. Apa yang Pak Jonit kata ni, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai ni apa dia? Okay, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Jadi Pak Jonit
mengutarakan peribahasa. Okey, peribahasa seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Apa maksud dia? Okey, bersatu padu dalam segala hal. Okey. Jadi bila dah penduduk kampung ni kita tahu terdiri daripada ramai orang. Okey, dan bermacam-macam ragam ada. Tetapi jika ada masalah perlulah bersatu padu. Okey. Nak buat sesuatu pun perlulah bersatu padu. Okey, kena buat bersama-sama secara kerjasama. Okey, barulah hidup harmoni. Okey, peribahasa yang kedua. Okey, peribahasa yang kedua, buang yang keruh, ambil yang jernih. Apa maksudnya? Membetulkan kesilapan yang dilakukan agar kedua-dua pihak tidak bermasam muka. Selepas kita dah bergaduh ke bermasam muka, tak nak kawan itu, tak nak kawan ini, okey, tak nak bertegur siapa, okey, kita betulkan kesilapan. Okey, supaya lepas ni dah tak ada dah nak bermasam muka. Okey, supaya tak ada dah lepas ni nak bergaduh-gaduh lagi dah. Okey, itu tadi cerita yang awak boleh baca dalam muka surat 70. Kita teruskan dengan muka surat 80. Okey, selepas awak buka muka surat 80, inilah yang awak akan nampak. Okey, juara persembahan multimedia. Okay, kita baca dahulu juara persembahan multimedia. Waktu rehat masih berbaki 15 minit. Peishan, Darshini dan Marsha kelihatan sedang rancak berbual di kantin. Perbualan mereka berkisar tentang projek multimedia yang bertajuk Perpaduan Teras Kejayaan. Projek itu diusahakan oleh mereka bertiga. Tidak lama lagi, projek itu akan dipersembahkan dalam pertandingan persembahan multimedia di sekolah mereka. Okey, jadi kat sini tahu ada 3 orang watak dekat sini, Peishan, Darshini dan Marsha. Okey, mereka menyertai pertandingan persembahan multimedia. Persembahan multimedia ni apa? Persembahan multimedia ni macam rakaman video ke apa-apa sajalah yang melibatkan multimedia. Okey, Peishan berkata, persembahan multimedia kita hampir siap. Setakat ini, saya amat berpuas hati. Klip video tentang perpaduan kaum yang kita paparkan sangat menarik dan berkesan. Okey, Darshini pun berkata, baguslah. Namun, saya fikir persembahan itu akan lebih menarik jika kita menggunakan alunan muzik tradisional sebagai muzik latar. Bagaimanakah pendapat kamu? Okay, Marsha pun menjawab, saya setuju Darshini. Saya cadangkan kita menggunakan alunan alat muzik pelbagai kaum seperti seruling, sitar, erhu dan sompoton. Wah, bagus idea itu. Saya setuju. Okay, Peishan, kata-kata Peishan. Dua minggu kemudian, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Keputusan pertandingan persembahan multimedia bakal diumumkan. Peishan dan rakan-rakannya berasa gementar. Jantung mereka berdegup kencang. Okay, apa Darshini cakap? Okay, dengan muka yang cemas, riak muka cemas ni. Risau sungguh hati saya menunggu keputusan. Okay, Peishan cuba menenangkan Darshini. Jangan begitu Darshini. Adab bertanding, ada kalah menangnya. Harap kamu dapat berlapang dada menerima apa-apa sahaja keputusan. Okay, Marsha pun menyambung, ya Darshini, biarlah pihak juri yang menentukannya kerana hanya Jauhari yang mengenal Manikam. Okay, apa benda ni Jauhari yang mengenal Manikam ni? Okay. Peribahasa juga tu. Okey, hanya Jauhari yang mengenal Manikam. Apa maksud dia? Orang yang bijaksana juga yang mengetahui keelokan
ilmu. Okey, maksudnya orang sesuatu bidang tu, contohnya ini bila multimedia. Jadi bila pertandingan mestilah ada hakim. Jadi hakim yang dilantik ni mestilah mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang multimedia ni. Okey, sebab pertandingan multimedia kan. Contohnya kalau pertandingan bercerita, mestilah hakimnya terdiri daripada orang-orang yang memang berpengalaman luas, okey, dalam aktiviti bercerita. Okey. Okey, kita sambung ceritanya. Sewaktu majlis penyampaian hadiah, okey, Cikgu Jun Hong, nama cikgu dia, berkata, "Syabas, kamu menang. Kamu bertiga memang layak bergelar juara." Okey, Peshan membalas, "Terima kasih cikgu. Syukurlah kemenangan berpihak kepada kami." Okey, Peshan, Darshini dan Marsha berjabat tangan dengan guru mereka. Kemudian mereka berjalan menuruni pentas membawa piala kejuaraan. Okey, jadi bermaknanya Peshan dan rakan-rakannya tadi, Darshini dan Marsha ni, telah memenangilah pertandingan itu. Ceritanya daripada itulah, daripada mula dia rasa nak siapkan kerja, kemudian rasa berdebar, okey, dan seterusnya mereka telah pun memenangi sewaktu majlis penyampaian hadiah. Okey, ini tajuk kita pada hari ini, suburkan perpaduan. Okey, ini yang aktiviti kita pada hari inilah. Okey, tajuknya suburkan perpaduan. Aktiviti kita pada hari ini ialah menulis karangan deskriptif dan imajinatif. Okey, hari ini kita akan cuba menulis karangan. Okey, jangan risau, kita akan buat sama-sama. Okey, dengarkan, tonton video ini dan fahamkan kandungannya. Macam mana saya akan terangkan satu persatu. Okey, baik. Bila awak buka muka surat 81, ini awak akan nampak kan? Okey, suburkan perpaduan. Okey, ada petikan di sini atas ni, Atoy, Amar dan Jian Hui ni. Okey, kemudian ada bahan rangsangan bergambar dan ada frasa yang diberi bantu awak. Okey, ada 4 bahan rangsangan ni, ada 4 gambar. Okey, jadi dekat sini, okey, kita boleh menganggap yang di atas ini, okey, ini ialah perenggan pertama, okey, sebagai pendahuluan. Okey, selepas pendahuluan perenggan pertama, kita akan masuk kepada isi lah. Okey, ada, jadi kat sini kita boleh kategorikan sebagai ada 4 isi. Okey, macam mana susunan dia? Kita tengoklah waktu. Okey, bermula pukul 8 pagi, selepas tu pukul 8.30 pagi, 9 pagi dan 10.30 pagi. Okey, maksudnya susunan dia ini perenggan kedua untuk isi pertama. Okey, gambar ini untuk perenggan ketiga, isi kedua. Pukul 9 pagi untuk perenggan keempat, isi ketiga. Dan gambar terakhir perenggan 5 untuk isi keempat. Okey, jadi kat sini awak boleh tengok ada perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4 dan perenggan 5. Okey, tetapi bila ada karangan ada yang baik, dia mempunyai pendahuluan, isi dan penutup. Penutup ada tak kat sini? Tak ada. Jadi penutup ni nanti awak akan buat sama-sama. Okey, kita akan buat sama-sama. Okey, perenggan 1 pendahuluan ni mudah saja. Awak nanti awak hanya salin balik saja. Okey, sebab dia dah bantu awak dengan pendahuluan. Atoy, Amar dan Jian Hui telah berpeluang untuk menyaksikan sambutan Hari Malaysia pada 16 September tahun lepas. Suasana pada hari yang bersejarah itu sungguh meriah. Ini perenggan kedua.
Okey, perenggan kedua, isi pertama. Jadi, dia dah bantu awak ada gambar orang ni sedang mengibarkan jalur gemilang. Okey, siapa ni? Para pengunjung, 8 pagi, beribu-ribu orang, pelbagai kaum mengibarkan jalur gemilang. Okey, kalau ikutkan sebenarnya banyak dah perkataan yang dia dah bagi ni. Okey, dah bagi dah macam-macam ni. Jadi, kita hanya perlu tambah beberapa perkataan saja lagi. Okey, untuk kita sambung menjadi ayat. Okey, dan seterusnya akan menjadi perenggan. Okey, kita lihat macam mana nak buat. Okey, para pengunjung. Okey, para pengunjung ni inilah saya dah ambil dari bahan rangsangan yang dia bagi ni. Okey, dia dah bagi dah para pengunjung. Okey, kita hanya tambah perkataan berkumpul di dataran merdeka pada pukul. Tambah 1, 2, 3, 4, 5 perkataan saja. Okey, pada pukul 8 pagi pun dia dah bagi dekat bahan rangsangan ni. Okey, para pengunjung berkumpul di dataran merdeka pada pukul 8 pagi. Beribu-ribu orang yang terdiri daripada pelbagai kaum mengibarkan jalur gemilang. Okey, kalau kat sini tulisan yang berwarna biru ni saja yang kita tambah. Okey, tulisan yang berwarna coklat ni semuanya memang kita ambil daripada bahan rangsangan. Okey, senang je. Okey, sebab dah ada bahan rangsangan dia dah bantu ni, jadi kita tambah beberapa perkataan saja, kita sambungkan, okey, supaya menjadilah satu perenggan. Ini perenggan kedua. Okey, sambungan daripada perenggan pertama, pendahuluan tadi. Okey, isi pertama. Tapi bila perenggan kedua, ingat kita akan kena tulis jarak 2 jari. Okey, selang sebaris dan jarak 2 jari. Okey, dah selesai perenggan kedua, kita cuba bina perenggan ketiga. Okey, perenggan ketiga ni isi kedua pukul 8.30 pagi. Okey, sama juga ni, dah banyak dah pagi ni. Jangan risau. Kita hanya tambah beberapa perkataan saja untuk bina perenggan. Okey, dia dah bagi gambar. Okey, dia dah bagi isi dia, perarakan kebudayaan kaum utama. Waktu 8.30 pagi. Okay, dia dah bagi bantu awak Melayu, Cina, India melambangkan perpaduan, berbeza budaya tetapi harmoni. Okay, tengok macam mana kita boleh buat dengan bantuan yang diberi. 8.30 pagi. Kita tambah sikit je. Okay, tulisan-tulisan biru ni yang kita tambah. Okay, yang tulisan coklat ni semuanya memang kita ambil daripada bahan rangsangan yang diberi. Pada pukul 8.30 pagi, acara dimulakan dengan perarakan kebudayaan kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Perarakan ini melambangkan perpaduan. Kita berbeza budaya tetapi hidup harmoni. Ini perenggan ketiga. Okey, tambah beberapa perkataan saja. Okey, yang biru ni. Okey, kemudian bila awak tambah dan digabungkan dengan bahan rangsangan, jadilah satu perenggan. Okey, ini perenggan ketiga. Untuk isi yang kedua. Okey, jadi kita lihat perenggan keempat, isi yang ketiga. Okey, dia dah bagi isinya perarakan kebudayaan pelbagai etnik. Waktu 9 pagi, dia dah bantu awak dengan bajau, murut, iban, melanau, pelbagai budaya, ceria dan berwarna-warni. Okey, ingat kita hanya tambah beberapa perkataan saja untuk membina perenggan. Pada pukul 9 pagi, perarakan kebudayaan pelbagai etnik seperti bajau, murut, iban dan melanau. Pelbagai budaya yang dipamerkan. Pakaian mereka ceria dan berwarna-warni. Ingat. Kalau ikut kita tambah beberapa perkataan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sahaja. Okey. Kita dalam satu perenggan ni boleh ada 2 hingga 3 ayat dah cukup. Okey. Bahan rangsangan dah bagi. Okey, kita hanya tambah beberapa perkataan untuk kita sambungkan ayat dia menjadilah satu perenggan. Okey, kita teruskan dengan perenggan kelima. Okey, untuk isi yang terakhir.
Okey, isinya tayangan video waktu 10.30 pagi memaparkan kehidupan masyarakat Malaysia bersatu padu, keunikan masyarakat kita. Okey, macam mana kita nak buat ni? Okey, kita ada ubah sikit lah sebab daripada asalnya tayangan video, kita ubah sikit saja. Kita tengok pada pukul 10.30 pagi, video yang memaparkan kehidupan masyarakat Malaysia ditayangkan. Okey, video kita ambil dari sini. Okey, cuma kita ubahkan tayangan ni kepada di belakang ayat je, di hujung ayat. Okey, masyarakat hidup bersatu padu. Okey, masyarakat hidup bersatu padu, itulah keunikan masyarakat kita. Nampak? Hanya tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkataan saja untuk awak bina perenggan yang berdasarkan bahan rancangan yang diberi ini. Okey, jadi tadi dah habislah keempat-empat isi yang kita ada. Okey, sekarang kita akan cuba buat penutup. Okey, perenggan yang terakhir, penutup. Okey, sebab setiap karangan haruslah ada pendahuluan, ada isi dan penutup. Okey, karangan jenis ini kita boleh buat penutup. Kita masukkan dua perkara. Perkara pertama, perasaan. Perasaan siapa? Tadilah watak dalam karangan ni tadi siapa? Ada 3 orang tadi. Amar, Jian Hui dan juga siapa seorang lagi tadi. Kita boleh nyatakan perasaannya tentang apa? Sebab mereka ni tadi terlibat dengan mereka pergi menyambut sambutan Hari Malaysia. Okey, contohnya kalau awak pernah berpengalaman pergi ke Dataran Merdeka, okey, menyaksikan sambutan kemerdekaan macam mana? Okey, apa perasaan awak pada masa itu? Okey, teruja ke, seronok ke, apa ke? Tapi kita pilih perasaan berbangga. Berbangga kenapa? Ada berbagai kaum hidup harmoni. Okey, selepas ada satu perasaan, kita nyatakan harapan. Okey, apa harapan mereka? Keharmonian kekal sampai bila-bila. Okey, ini bantuan yang diberi yang saya dah sediakan untuk awak. Jadi macam mana kita nak buat? Kita hanya tambah beberapa perkataan untuk dijadikan satu perenggan. Atoy, Amar dan Jian Hui berbangga dengan pelbagai kaum yang hidup harmoni. Mereka berharap agar keharmonian ini kekal sampai bila-bila. Jadi itulah dia. Okey, dari perenggan pertama memang awak boleh ambil dari petikan. Kita dah bina perenggan kedua, perenggan 3, 4 dan 5 dan perenggan ke-6 ni sebagai penutup. Jadi apa yang awak perlu buat? Awak hanya perlu buat dalam buku penulisan bahagian C. Okey, tadi kita bincang macam mana kita nak tulis. Kerja awak hanya tulis ini sahaja. Okey, dalam buku jangan lupa tulis hari-hari ini, tarikh 25 Jun, okey, tajuk kita, dan awak boleh teruskan dengan perenggan pertama. Okey, perenggan pendahuluan tadi awak hanya boleh salin saja daripada buku teks. Okey, perenggan pertama tak perlu jarak 2 jari. Okey, dari perenggan pertama nak pergi ke perenggan kedua, okey, selanglah sebaris dan jarak 2 jari. Awak salin saja perenggan kedua yang tadi kita dah buat tadi. Okey, habis je perenggan kedua, nak pergi ke perenggan ketiga, selang satu baris dan jarak 2 jari. Habis perenggan 3, nak pergi perenggan 4, selang satu baris, jarak 2 jari. Habis perenggan 4, nak pergi perenggan 5, selang satu baris, jarak 2 jari. Habis perenggan 5, nak pergi perenggan ke-6, perenggan penutup, selang satu baris dan jarak 2 jari. Okey, tadi kita dah bincang karangan ni sama-sama. Awak hanya perlu salin semula sahaja. Okey, itulah kerja awak pada hari ini. Okey. Okey, selamat mencuba. Okey, saya harap awak buat kerja yang saya bagi ni dalam buku tulis awak.
Okey, cuba buat. Jika ada masalah, boleh hubungi saya, boleh WhatsApp saya akan bantu. Okey, stay safe, jaga diri, jaga kesihatan, jaga kebersihan. Okey, selamat mencuba semua. Terima kasih. Assalamualaikum.